سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب السلام وهداية للصالح لا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونعم الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا صلاتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kita sambung kat tepi, tanya kat bawah. Pada katanya qauluhu ta'alluq keduanya. Ila akhir. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas zat. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas zat. Yang lebih atas zat. Yang lebih atas zat tu kita tafsir dengan mana kata tutut yang lebih. Yang lebih, yakni tutut yang lebih atas zat. Tutut yang lebih atas tututan sifat itu akan zat. Tutut yang lebih atas tututan sifat kepada zat. Tutut yang lebih atas tututan sifat akan zat. Akan zat. Tutut yang lebih atas tutut sifat akan zat. Yang lebih itu dengan mana lain pula. Satu lagi pula. Lain pula, satu lagi pula. Jadi arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih, mana tutut yang lebih, yang lain daripada tutut sifat kepada zat. Dengan maknanya sifat itu, sifat yang mempunyai ta'alluq itu, dia ada dua tututan. Ada dua tututan. Satu tututannya ialah tututan kepada zat. Tututan kepada zat, tutut akan zat. Yang keduanya ialah tutut akan pekerjaan, akan perkara-perkara. Jadi ada dua tututan. Satunya tututan sifat kepada zat, akan zat. Dengan maknanya tututan sifat akan zat itu, jadi sebagaimana kita maklum, sifat sama ada sifat itu sifat baru atau sifat yang qadim. Sifat
sama ada sifat itu sifat yang baru atau sifat yang qadim. Semua menuntut akan zat. Dengan maknanya sifat itu tak boleh lepas daripada zat. Sifat itu mesti menupani akan pada zat. Sifat itu tak boleh ada dengan sendiri, hanya ada dia dengan secara menupani pada zat. Itu makna katanya sifat menuntut akan zat. Dengan sebab sifat itu tak boleh nak ada dengan secara sendiri. Mesti kena menupani kepada zat. Lalu tu dikatakan sifat ada tutut akan zat. Itu satu tututan. Dan tututan yang keduanya, tututan yang kedua ni lah dikatakan takluk. Tututan yang kedua ni lah dikatakan takluk. Tututan sifat akan pekerjaan, akan perkara. Jadi kita katanya, untuk nak katanya sifat itu sifat kudrat, mesti kena ada mengada dan meniada. Mesti kena ada mengada dan meniada. Kalau tak mengada dan tak meniada, bukan dia kudrat lah. Maka kudrat, apa dia takluk kudrat? Takluk taksir, mengada dan meniada. Seperti kita maklum, takluk iradat tu ialah takluk takhsis, menentu, akan mungkin dengan setengah barang yang harus. Takluk ilmu ialah takluk inkishaf, nyata. Sama' basar pun nyata. Tapi nyata yang ialah takluk bagi ilmu, nyata bagi ilmu tu maknanya tahu tu lah. Takluk sifat sama' nyata, inkishaf maknanya dengar. Dengar, dengar, kalau bahasa kalau kita manusia kita panggil dengar, berbunyi, dengar. Kalau di kita manusia dengar berbunyi suara. Kalau takluk basar tu nyata juga, tetapi kenapa nampak. Kita panggil nampak, itu nyata. Kalam pulaknya dilalah, dilalah mana beri faham. Memanglah tengok kalau kita bercakap, kita nak bagi orang faham benda yang kita kata. Takluk dilalah menunjuk memberi faham. Maka itulah dikatakan takluk. Mengada dan meniada nisbah bagi kudrat. Itulah takluk bagi kudrat. Menentu akan mungkin setengah-setengah, menentu dengan ada kemasalan, dengan tiada kemasalan. Itulah takluk bagi kudrat. Tahu itulah takluk bagi ilmu. Dengar itulah takluk bagi sama'. Nampak itulah, lihat itulah, nampak itulah, itu takluk bagi basar. Bagi faham, beritahu, beri faham, itulah takluk bagi kalam. Maknanya habuan dia, kerjaan dia. Kerjaan kudrat apa dia? Mengada dan meniada. Itu takluk dia. Iradat menentu. Jadi maksud di sininya takluk tu ialah nak katanya kudrat mesti kena mengada dan meniada. Maka mengada dan meniada itulah diri takluk kudrat. Mengada dan meniada itulah diri takluk kudrat. Menentu itulah diri takluk bagi iradat. Nyata itulah diri takluk ilmu. Dan sama' dan basar, memberi faham, dilalah memberi faham itulah takluk bagi kalam.
Jadi sekali lagi, kudrat apa takluk dia? Jadi maknanya tugasan dia ialah mengada ataupun meniada. Iradat takluk dianya ialah menentu. Takluk dia menentu. Katalah angle seterusnya. Jadi maknanya kita tilik kepada sifat yang bertakluk, ialah sifat ma'ani lain daripada sifat hayat, semuanya bertakluk. Maka sebut kata sifat, maka sebut kata sifat ini mesti kena ada dua perkara. Ada dua tututan pada dia. Sebut kata sifat. Satunya tututan sifat kepada zat. Untuk nak jadi kata sifat. Kudrat tak boleh kata kudrat tu sifat, melainkan kena menupani pada zat. Iradat tak boleh kata iradat. Iradat tak boleh kata iradat, melainkan dia menupani pada, tak boleh kata iradat tu satu sifat, melainkan dia kena menupani pada zat. Ilmu tak boleh kata ilmu tu ialah satu sifat, melainkan ilmu itu menupan pada zat. Itulah dikatakan tutut sifat akan zat. Lepas tu selain pada maka tentang tutut sifat akan zat ke semua. Iradat kudrat, iradat, ilmu, hayat pun ada tututan juga. Kalau tak tututan tidak menuntut akan zat, tak menupan pada zat tu bukan dia sifat lah. Sebab jenis dia jenis sifat tu jenisnya begitu. Apa dia? Menupani pada zat. Jadi dianya tutut kepada zat. Itu satu tututan. Dan tututan yang kedua ialah untuk nak sani tutut kepada zat, untuk nak kata dia tu sifat. Lepas tu sifat apa? Sifat tu sifat apa? Nak panggil kudrat mesti mengada dan meniada. Kalau tak mengada, tak meniada, tak panggil sifat kudrat. Nak panggil iradat, mestilah menentu. Kalau tak menentu, bukan dia iradat. Nak panggil iradat, mestilah menentu. Kalau tak menentu, bukan dia iradat. Sebut kata ilmu, mesti kena ada tahu. Kalau tak ada tahu, bukan dia ilmu. Katalah. Sebut katanya samuk, mesti dengar. Kalau tak dengar, bukan dia. Kalau tak mendengar, bukan dia samuk. Sifat basar kena ada lah, melihat, nampak. Kalau tidak, tak panggil basar pula. Itu tututan yang kedua. Maka tututan yang kedua itulah dikatakan ta'luk. Jadi maknanya mengada dan meniada. Itu ta'luk bagi iradat, bagi kudrat. Menentukan mungkin dengan barang yang harus, dengan setengah barang yang harus, ada dan tiada, ada atau tiada, panjang atau pendek, besar atau kecil, putih ataunya hitam. Maka menentu pilih mana-mana satu. Itulah ta'luk bagi iradat. Jadi maknanya di kudrat tu ada di kudrat itu ada dua tututan. Satu, kudrat ni apa dia? Sifat. Sebut kata kudrat ni apa benda? Sifat. Mesti kena ada pada zat. Kudrat ni nak panggil kata kudrat. Sebut kata kudrat mesti kena ada mengada dan meniada. Kalau tak mengada dan tak meniada, maka bukan dia kudrat lah. Benda lain lah pula. Sebut kata iradat, nak panggil kata iradat ni apa benda? Sifat. Mesti kena tutup akan zat, mana mesti kena menupani pada zat. Lagi pulanya iradat ni nak kata dia tu sifat iradat, mesti dia ada menentu, ada memilih menentukan benda setengah kepada akan setengah.
pilih ada, tinggal tiada, pilih putih, tinggal hitam, pilih panjang, tinggal pendek. Kalau tak begitu, bukan dia iradat. Jadi maknanya ada dua tuntutan. Maka tuntutan yang kedua itulah dikatakan ta'alluq. Jadi nisbah bagi kudrat mengada dan meniada tu ta'alluq. Mengada akan apa benda? Mengada akan mungkin. Mungkin tu panggil muta'allaq. Muta'allaq benda yang dia ta'alluq. Tengok. Makan. Makan kita katanya makan. Makan dia ta'alluq dengan apa benda? Dengan nasi. Masalah. Lepas tu ta'alluq dia apa? Makan. Kita katanya begitulah. Tapi makan tu perbuatan bukan dia ta'alluq. Begitulah. Maka kita tengok sekali lagi dia katanya dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan. Menuntut sifat. Contohnya sifat tu sifat kudrat. Menuntut oleh sifat kudrat akan kerjaan akan apa? Mengada dan meniada. Menuntut oleh sifat iradat akan kerjaan ialah menentukan mungkin. Menuntut oleh sifat ilmu akan kerjaan apa dia? Nyata, jelas. Kalau ilmu nyata, ilmu tu bagi tahu. Lepas tu tuntutan akan tersebut tu yang lebih yang lain daripada tuntutan dia atas zat, akan zat. Maknanya lain pada dia nak kepada zat. Begitu. Jadi maknanya ada dua tuntutan. Tuntutan akan zat, tuntut akan kerjaan. Tuntut akan kerjaan itulah dikatakan ta'alluq. Seperti kita katanya pisau. Nak panggil kata pisau ni, mesti kena boleh buat potong. Kalau tak boleh buat potong, bukan dia pisau. Sudu. Begitu. Kalau kata pinggang, mesti boleh letak nasi. Kalau tak boleh letak nasi, bukan dia pinggang. Bukan dia pinggang. Nak kata begitu. Kalau tak mengada dan meniada, bukan dia iradat. Bukan dia kudrat. Kalau tak boleh letak nasi, bukan dia pinggang. Kalau tak boleh memotong, bukan dia pisau. Kalau tak boleh ikat benda-benda, bukan dia tali. Maknanya tali mesti kena tutup akan ikat. Tali, kita katanya tali, ta'alluq dia apa? Mengikat. Tali, mengikat. Ta'alluq dianya, mengikat. Mengikat. Tapi memanglah tali itu bukan sifat, benda. Tapi kita nak buat bani tali, mesti ta'alluq dia apa? Mengikat. Mengikat apa? Akan benda-benda. Akan kayu ke, akan apa? Mengikat dan tambat. Kalau tak boleh ikat, tak boleh tambat. Kalau tak boleh ikat, tak boleh tambat. Bukan dia tali. Dia kata ni tali tapi nak buat ikat tak boleh. Kalau nak buat potong boleh. Kalau begitu pisau tu. Sebut kata pisau mesti kena boleh buat potong. Mesti kena boleh potong. Kalau tak boleh potong bukan dia pisau. Maka memotong tu ta'alluq bagi pisau. Potong akan apa benda? Akan daging masalah. Daging itu muta'allaq dia. Tu jadi mana habuan bagi pisau tu memotong, habuan bagi tali tu mengikat. Maka habuan bagi kudrat tu mengada dan meniada. Maka diri mengada dan meniada itulah ta'alluqnya. Cumanya panggilan pada istilah. Panggil ta'alluq. Sangkut. Jadi maknanya kita katanya tali dia akan bersangkutan dengan apa benda? Dengan
kayu masalan, dengan kayu api masalan, dengan apa sajalah tali dia bersangkutan dengan kayu masalan, dengan kain masalan, dengan kambing masalan, dengan lembu masalan. Tapi tali bersangkutan dengan lembu tu dengan secara mana? Tambat ikat. Maka tambat lembu tu muta'allaq bagi tali. Tambat ikat tu ta'alluq dia. Pisau dia bersangkut dengan benda apa? Maknanya kita nak guna pisau pada benda apa? Pada daging, pada bawang, pada ikan dan lain-lain lagi. Tapi tali pisau dia bersangkutan dengan daging dengan secara mana? Dengan secara memotong. Memotong tu ta'alluq dia. Itu dia panggil ta'alluq. Maka apa panggilan bahasa Melayu kita ubah balik jadi bahasa Melayu lah. Tapi itulah ta'alluq. Kalau tak boleh potong bukan dia pisau. Kalau tak mengada dan meniada bukan dia iradat. Bukan dia kudrat. Begitu ya. Di situlah dikatakan ta'alluq. Kita rasanya pasal ta'alluq ni kita dah tahu. Cumanya apabila sebut ta'alluq tu jadi susah nak faham. Tapi kalau kita kiranya kalau orang ada sifat pendengar, mesti dia dengar. Dengar itulah ta'alluq. Kita dengar apabila datang suara masuk ke dalam telinga kita dibawa oleh apabila suara datang ke telinga kita mendengar tu ta'alluq dia panggil. Begitulah. Kemudian dia katanya dan ketahui bahwasanya mengetahui ta'alluq segala sifat itu tiada wajib atas mukallaf. Bahwasanya ketahui olehmu bahwasanya mengetahui ta'alluq segala sifat ini kudrat. Apa ta'alluq dia? Mengada dan meniada. Ta'alluq dengan apa benda? Ta'alluq dengan mungkin. Yang seterusnya itu tiada wajib atas mukallaf. Itu tak wajib. Tak wajib maknanya kalau dia tak tahu katanya mengada dan meniada bagi kudrat tapi dia tahu kata Allah kuasa mustahil lemah dalilnya gini, maka itu dah memadai pada nak sahkan iman dia. Lagi pulanya dia tahu sekadar tu dia tak nak belajar dah ta'alluq tu apa dia. Kudrat tu macam mana ta'alluq dia, kalau dia tak nak belajar pun tak berdosa. Tapi tak luaslah ilmu dia. Tapi ilmu pengetahuan dia tu tak luaslah, tak tahu ta'alluq tu. Seperti kita tengok pisau, masalah tahulah ini pisau. Tapi orang guna buat apa? Dia tak tahu. Pernah guna ke pisau? Tak pernah. Tak pengalaman dia tak luas. Begitulah. Jadi maknanya kalau kita tanya pasal wajib ke tidak, tak wajib. Cumanya kalau kita belajar, lagi dalam, lagi elok, lagi luas, lagi elok. Kerana kenapa tak wajib? Kerana bahawasanya setengah daripada yang sembunyi daripada ilmu kalam, setengah masalah ta'alluq, cara ta'alluq, sifat-sifat ni setengah daripada bahasan yang sembunyi, yang dalam daripada ilmu kalam. Maknanya masuk dalam bahasan yang tinggi. Bahasan yang tinggi, setengah kata bahasan yang tinggi, setengah kata bahasan yang dalam, yang halus, daripada ilmu kalam. Jadi berkandak kepada banyak huraian, berkandak kepada banyak memikir, banyak kali belajar nak boleh nampak. Maka itu sebab tu tak wajib. Seperti barang dinakalkan dia oleh Al-Jarawi. Jarawi ke Harawi? Al-Jarawi. Daripada Sayyidi Muhammad Saghir. Dan telah menyebut akan dia oleh Asy-Syaikh Asy-Shinwani.
Jadi maknanya tahu pasal takluk tu tidak wajib. Begitulah. Kemudian kita masuk pula pada kata qauluhu ta'alluq taksir. Apa makna taksir? Memberi bekas. Tu apabila terjemuh tu dia memberi bekas. Bekas ni bukan macam cawan, mangkuk, kita panggil bekas juga tu. Tapi bukan begitu. Ni bekas ni macam ni. Apabila kita pijak di atas pasir, pijak kaki kita di atas pasir, maka jadi berbekas nampak bentuk tapak kita. Kalau pakai kasut, pakai selipar, maka bunga-bunga kat tapak kaki itu akan ada di pasir itu. Maka itu panggil bekas. Bekas kesan lah, kesan daripada kita, dia panggil kesan daripada kita sapuh, maka jadi bersih. Kesan daripada kita memotong jadi terpotong, itu kesan. Dia panggil kesan, itu panggil bekas. Bekas di sini. Kalau kita kesan daripada kita makan, apa dia? Kenyang. Itu nak bagi faham makna kesan. Bekas. Bukan bekas mana benda seperti cawan. Bukan. Apabila kita memotong, jadi terpotong. Itu panggil bekas. Taksir tu yakni memberi bekas pada mengadakan dan mengadamkan. Maknanya mengada itulah. Dan mengadam meniada itulah. Sebab itulah tiada takluk kudrat dan iradat kepada yang wajib dan yang mustahil. Sebab kerana tiada menerima memberi bekas pada keduanya. Bersalahan mungkinat, maka menerima dan menerima memberi bekas padanya. Jadi maknanya kudrat dan iradat, dia takluk kepada benda mungkin. Takluk dengan benda mungkin. Sebab apa? Sebab benda mungkin tu terima memberi bekas, terima berubah. Ada jadi tak ada, tak ada jadi ada. Adapun benda wajib, benda ada. Kalau ada, tak terima, tak ada. Kalau benda mustahil, tak ada, tak terima, ada. Maka tak boleh diberi kesan, tak boleh diubah. Ada Allah, tak terima tiada. Maka nak bagi tiadakan zat Allah, tak boleh. Tiada anak Allah. Tak ada anak Allah itu tak terima ada sama sekali. Maka nak mengadakan anak Allah boleh ke tidak? Tak, sebab dia tak terima ada. Macam mana nak mengada? Benda yang tiada tak terima ada ialah benda mustahil. Benda yang tiada tak terima ada ialah benda yang mustahil. Dengan sebab dia tiada tetapi tak terima ada, maka tak boleh nak mengada. Benda yang ada tak terima tiada pula. Benda yang ada tak terima tiada ialah benda wajib. Maka benda wajib tak boleh nak bagi tiadakan dia. Nak meniadakan dia tak boleh. Nak bagi kesan tak boleh. Tetapi benda mungkin, benda jaiz, benda mungkin kalau dia tiada, terima ada. Kalau dia ada, dia terima tiada. Dengan sebab dia terima kalau ada, terima tiada. Kalau tiada, terima ada. Maka dengan sebab itulah boleh nak memberi kesan, memberi bekas. Boleh nak ubah yang tak ada lagi bagi ada. Yang dah ada nak bagi jadi tiada. Maka bolehlah. Sebab itulah kudrat iradat bertakluk dengan benda mungkin. Sebab kudrat mengada akan yang tiada. Yang tiada buat menjadi ada.
Maknanya kalau benda yang tiada ubah jadi ada. Kalau benda yang ada ubah jadi tiada. Dah. Maka benda yang tiada terima ada, benar mungkin. Benda yang tiada terima ada, benar mungkin. Begitu. Sebab tu dia tak takluk dengan jadi begini, kudrat, kalau dia takluk dengan mungkin yang ada, maka dia takluknya mengadakan mungkin yang ada dan meniadakan mungkin yang ada, mengadakan mungkin yang belum ada. Sebab takluk kudrat tu dua kan. Taksid kudrat tu apa dia? Mengada dan meniada. Mengadakan mungkin, yakni mengadakan mungkin yang belum ada kepada jadi ada. Meniada, yakni meniadakan mungkin yang sudah ada kepada jadi tiada. Jadi mudah katanya, nak ubah daripada ada kepada tiada, daripada tak ada kepada ada. Maka benda apa yang terima berubah ialah benda mungkin. Benda wajib, benda ada tak berubah jadi tiada. Benda mustahil, benda tiada tak berubah jadi ada. Lalu tu dah kudrat dan iradat tak takluk pada benda wajib dan benda mustahil. Maksudnya begitulah. Habis. Maka kita sambung ke atas pada kata sifat ilmu. Itu kan. Dan kesembilan sifat ilmu. Artinya, arti ilmu mengetahui. Maknanya satu sifat lah. Lawan ilmu tu bebal. Bebal tu bahasa Melayu. Tapi kita dah tak guna bahasa Melayu. Bahasa Melayu bebal. Lawan bagi ilmu itu maknanya pengetahuan, artinya mengetahui, mengikut di sini dia terjemah, lawan dianya bebal. Tapi kita masyhur dengan bahasa Arab. Apa dia? Jahil. Bahasa Melayu asalnya bebal. Dan makna ilmu itu iaitu sifat, dan makna ilmu apa dia? Ilmu itu iaitu ilmu sifat, iaitu ilmu tu sifat. Ilmu tu satu jenis sifat. Maka tengok, nak ulang balik kepada makna takluk tadi. Ilmu ni apa benda? Sifat. Kan? Ilmu ni iaitu ilmu sifat, satu jenis sifat. Maka dah datang ke tidak dalam fikiran kita sebut kata ilmu ni ialah sifat. Mesti ke tidak datang? Kalau begitu kena menupani pada zat. Tu satu tututan. Sebut kata ilmu ni satu sifat. Mesti dia menupani pada zat. Tak boleh ada dengan secara sendiri. Mesti menupani. Itu satu tututan. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Maknanya sebut kata sifat, mesti kena menupani pada zat. Itu dia katanya menutup akan zat. Bukan ada sifat kanda. Bukan begitu. Maknanya tutup akan zat, maknanya sifat mesti menupani pada zat. Sebut kata ilmu maknanya satu sifat, makna tahu apa benda? Tahu dengan benda wajib, tahu. Ilmu makna apa makna? Nyata, jelas. Tahu. Begitu. Mesti kena ada takluk dia. Iaitu ilmu sifat yang maujudah, sama dengan yang dulu, yang sebelum pada ni kudrat iradat. Sebab sifat ma'ani sifat yang ada pada kharij, yang maujudah maknanya yang ada pada kharij, pada luar fikiran, sekiranya
Allah Ta'ala bagi buka hijabkan bagi kita nampak, kita boleh nampak dan kita boleh dengar akan sifat ilmunya. Sebab setiap-tiap benda yang ada pada kharij boleh didengar dan boleh dilihat. Boleh didengar, boleh didengar, boleh dilihat. Mungkin nak dengar, mungkin nak lihat. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita dengar, kita dengarlah. Allah Ta'ala nak bagi kita nampak, kita nampaklah. Sebab diri sifat ilmu tu ada pada kharij. Maka dia kata yang maujudah, sifat yang maujudah untuk nak keluarkan sifat sifat nafsiyah, untuk nak keluarkan sifat salbiyah dan nak keluarkan sifat ma'nawiyah. Sebab sifat yang lain daripada sifat ma'ani ialah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Sifat bukan sifat maujudah. Hanya subutiyah, sungguh. Gitu. Sebab kata maujudah mestilah sifat ma'ani. Lagi qadimah, mana sifat ilmu ni suatu sifat yang qadim. Memanglah sifat bagi zat Allah Ta'ala mesti qadim lah. Kalau sifat kita yang baru, maka baru. Jadi maknanya lagi qadimah nak keluarkan sifat ilmu bagi makhluk ini. Nak keluarkan sifat ilmu yang ada pada makhluk ini. Yang berdiri, dia kata lagi qadimah. Apabila qadimah, mestilah berdiri pada zat yang qadim. Kalau tak berdiri pada zat yang qadim, maka bukan dia sifat yang qadim. Kalau berdiri pada zat yang baru, maka sifat tu baru. Kalau berdiri pada zat yang qadim, maka sifat tu qadim. Lalu tu dia kata yang berdiri pada zat yang qadim. Ni tengok. Sebut kata sifat, tengok. Mesti ke tidak berdiri pada zat. Ini tututan yang pertama pada sifat. Inilah tututan yang pertama, katanya zat mesti, sifat mesti menupani pada zat. Tutut akan zat. Inilah yang berdiri dengan zat. Mana yang berdiri dengan zat, mana yang menupani pada zat. Zat yang qadim, zat Allah. Sebab zat yang lain daripada zat Allah tu zat yang baru. Jadi yang berdiri pada zat yang qadim, mana dia ni adalah sifat bagi zat yang qadim. Maknanya begitu. Sifat-sifat ilmu yang kita nak belajar sekarangnya ialah sifat ilmu yang ada pada zat yang qadim, yang menupani pada zat yang qadim. Mana zat yang qadim ialah zat Allah tu bersifat dengan dia. Dia tu satu sifat bagi zat Allah. Maksud kata yang berdiri dengan zat yang qadim, nak bagi tahu katanya sifat ilmu ni ialah sifat bagi zat Allah. Sifat ilmu ni ialah sifat bagi zat Allah. Dengan makna satu lagi pulanya, ilmu zat Allah bersifat dengan dia. Dia jadi sifat bagi zat Allah. Zat Allah bersifat dengan dia. Dengan dialah, dengan sifat ini mengetahui Allah. Mengetahui itu takluk. Kalau tak mengetahui, bukan dia sifat ilmu lah. Kalau lain daripada mengetahui, bukan dia ilmu lah. Nak kata ilmu, mesti mengetahui inilah. Mengetahui inilah takluk. Tahu. Dengan dia mengetahui Allah akan segala perkara, segala benda, segala perkara. Mengetahui, tahu Allah. Mengetahui Allah, tahu Allah. Atau dengan satu bahasa lagi kata nyata bagi Allah. Nyata. Tengok. Ni. Apabila kita belajar,
orang yang mengajar kita, dia hurai-hurai, dia bagi huraian yang panjang, hurai bagi kita hurai. Dia tanya, faham ke tidak? Kita jawab kata, ya, dah faham. Setengah orang tak tanya faham ke tidak. Dia kata, dah tahu ke? Kita jawab, ya, dah tahu. Setengah orang tak tanya tahu. Dia tanya, nyata? Dah nyata yang saya hurai tadi? Dia jawab kata, nyata. Satu benda ke tidak nyata, faham, tahu? Begitulah. Sebab tu mengetahui mana nyata. Sebab tu takluk ilmu, takluk inkishaf. Nyata. Jelas ke tidak yang tadi? Dah jelas. Tu nyatalah. Tu tahu lah pagi. Begitulah. Tengok. Dengan dia mengetahui Allah akan segala perkara. Jadi dengan sebab ilmu, dengan maknanya, kalau tak ada ilmu, Tuhan tak tahu benda tu benda ni. Kita macam kita lah. Kalau kita tak ada ilmu, orang tanya masalah ni pun tak boleh jawab. Tanya pasal puasa pun tak tahu nak jawab. Tanya pasal sembahyang pun tak tahu nak jawab. Sebab kita tidak ada ilmu. Tak tahu benda tu gelap. Orang tanya bab puasa macam mana kalau tertelan nasi lekat kat celah-celah gigi tu, batal ke tidak puasa? Gelap. Tak tahu nak jawab kan? Gelap. Tak nyata bagi saya jawapan itu. Kalau orang ada belajar, dia kata itu kalau sengaja batal. Tu mana ada jelas, ada nyata. Lalu tu dia boleh bagi jawab. Maka di sini dia katanya, dengan dialah, dengan sifat ini mengetahui Allah akan segala perkara. Dengan maknanya kalau tak ada sifat ini, tentu Allah tak tahu segala perkara. Kalau tidak ada sifat ini, tentu Allah tak tahu segala perkara. Maka Allah tahu segala perkara dengan sebab dia bersifat dengan sifat ilmu. Kalau nak bandingnya, kalau orang kita tidak ada sifat pelihat, kalau orang kita tak ada sifat pelihat, maka mestilah tak nampak segala benda. Kalau tak ada sifat pelihat, mesti tak nampak segala benda. Ni nampak, maknanya ada sifat pelihat. Ni tahu sebab dia ada sifat ilmu. Kalau tak ada sifat ilmu, tak tahu segala benda tu, tak tahu benda ni, tak tahu. Dengan dialah mengetahui Allah Ta'ala akan segala perkara. Segala perkara tu kita tengok. Segala perkara tu apa dia? Daripada segala yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Nak ada dan yang mustahil. Dan yang jaiz dan yang mustahil. Jadi segala perkara tu apa dia? Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Jadi maknanya dengan sebab kenapa boleh takluk pada yang wajib pun dia takluk, benda yang mustahil pun dia takluk, benda jaiz pun dia takluk. Sebab dia bukan memberi kesan macam kudrat. Dia nyata, kan? Dia nyata. Macam kita kalau kita nak tanya seperti berjudi, minum arak, bercuri, haram ke tidak kita buat? Kita buatkan mengejarkan perbuatan bercuri, minum arak, berjudi, haram. Tapi belajar untuk nak tahu hukum bercuri, itu boleh tahu, lagi belakangnya wajib kena tahu. Kan? Tahu dia tak apa, tahu dengan berzina, tahu dengan hukum zina. Jadi fasik ke? Buat tu jadi fasik. Ni dia tahu dengan benda mustahil, bukan nak mengada benda mustahil, kan? Tahu dengan benda wajib, bukan nak mengadakan benda wajib, nak nyata.
Saya nak belajar hukum zina, kita pun bagi tahu zina tu sakak mana nak panggil zina, sakak mana tak panggil zina, hukumnya haram dan bulanya dosa besar sebabnya ayatnya begini, la taqrabuz zina. Faham. Jadi belajar pasal hukum zina adalah wajib, fardu ain ke fardu kifayah, tengoklah. Jadi maknanya tahu pasal hukum zina, hukum curi itu tak jadi fasik, lagi pulanya wajib buat tu. Itu dilarang. Sini tahu dengan benda wajib, bukan nak buat benda, nak meniadakan benda wajib. Sebab itulah katanya takluk ilmu dia bukan takluk taksib memberi bekas, sebab tu dia boleh takluk dengan segala benda wajib, benda mustahil, benda harus. Dengan maknanya tidak ada benda yang wajib dia tahu. Tidak ada benda yang mustahil dia tahu. Nah, kita pun macam tu juga. Kita tahu ke tidak Allah ada? Tahu. Itu makna tahu dengan benda wajib. Kita tahu ke tidak katanya Allah itu kuasa? Tahu. Itu maknanya kita tahu kata Allah, tahu dengan benda wajib lah. Kita tahu ke tidak katanya Allah mengadakan langit dan mengadakan langit, tahu. Maka tahu kita kata Allah mengadakan langit, maka diri mengadakan langit itu benda yang harus. Kita tahu ke tidak katanya tidak ada anak bagi Allah, tidak ada bapa bagi Allah, tahu ke tidak? Tahu. Padahalnya anak bagi Allah tu benda yang mustahil, kan? Kita pun ada tahu juga, tetapi tak meliputi lah kita ni. Tapi ilmu kita pun ada sangkut dengan benda wajib, benda mustahil, benda harus juga. Bukan ilmu Allah Ta'ala saja. Mengetahui Allah akan segala perkara daripada segala perkara yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Mengetahui nyata tadi tu atas wajah meliputi. Dengan secara meliputi. Mengetahui atas wajah meliputi dengan secara meliputi. Tengok dengan masa kita terpaksa kena akhir di sini dulu, insya-Allah minggu depan kita sambung pada kata atas wajah meliputi. Walaupun kat tengah jalan lagi. Kita sekat itulah dulu, nanti kita ulang balik. Atas wajah meliputi. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dzinuka ma qara'nahu wa hafazna ma sami'na waraddid 'alaina waftah lana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba.